Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan mempelajari teknik menjawab matematik SPM kertas 2, bahagian B dan bahagian C. Untuk video ini, kita akan membincangkan soalan percubaan SPM 2021 dari negeri Perlis untuk set A. Kita lihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11. Rajah 7 menunjukkan dua sisi 4, ABCD dan DEFG dilukis pada satu satah kertas. Sisi 4 DEFG ialah imej bagi sisi 4 ABCD di bawah gabungan transformasi VW. Uraikan selengkapnya transformasi VW. Baiklah, untuk soalan ini kita akan lihat gabungan transformasi. Di sini adalah objek dan sini adalah imej. Dan di sini terdapat gabungan transformasi. Dan kita lihat objek asal adalah kecil dan imej keseluruhannya adalah menjadi semakin besar. Ini bermaksud dia melibatkan transformasi pembesaran. Jadi sebelum objek ini membesar, dia akan melalui satu lagi transformasi daripada objek ke imej yang kecil ini. Jadi kalau kita lihat, imej yang terhasil daripada objek kecil ini adalah merupakan pantulan. Dan apabila pantulan, dia mesti melibatkan satu garis yang berada di tengah-tengah antara objek dan juga imej. Jadi di sini kita boleh tentukan ini adalah garis di tengah-tengahnya. Dan merupakan garis pantulan untuk objek dan imej. Jadi untuk jawapan W, kita boleh tulis bahawa ia adalah pantulan pada garis X sama dengan 2. Seterusnya terlihat pula transformasi untuk V. V ini merupakan pembesaran dan apabila pembesaran, dia akan melibatkan pusat pembesaran dan juga faktor skala iaitu K. Pertama sekali kita lihat pusat pembesaran. Bagaimana untuk kita dapatkan pusat pembesaran? Caranya adalah kita gariskan dua bucu di antara imej dan juga objek iaitu bucu yang sepadan. Di sini kita ambil bucu G sepadan dengan bucu K. Jadi kita buat satu garis lurus. Kemudian kita ambil satu lagi bucu untuk imej iaitu F sepadan dengan bucu L untuk objek. Kemudian kita garis lagi. Dan kita dapati bahawa kedua-dua garis yang kita buat tadi itu bertemu pada satu titik. Dan itu adalah pusat pembesaran. Dan titiknya berada pada titik D ataupun koordinatnya 2, 1. Kemudian seterusnya adalah faktor skala ataupun K. Faktor skala adalah nisbah imej per dengan nisbah objek. Sini kita boleh ambil panjang mana-mana sisi pada imej per dengan panjang sisi objek, yang mana sisinya adalah sisi yang sepadan. Contohnya di sini adalah sisi FG, panjangnya adalah 6 kotak dan sepadan dengan sisi LK, panjangnya 3 kotak. Jadi 6 per 3 kita akan dapat 2. Maka faktor skalanya adalah 2. Maka kita boleh tulis di sini, V adalah pembesaran faktor skala 2 pada titik D ataupun koordinatnya 2, 1. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Dia beri bahawa sisi 4 ABCD mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 63 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang berlorek. Kita lihat sini kawasan yang berlorek adalah sebahagian daripada imej. Tetapi pada imej ini, kalau kita lihat imej keseluruhannya adalah di sini dan di bahagian bawah ini ada lompong kosong. Dan lompong kosong ini adalah sama saiz dengan objek asal. Dan diberi saiz objek asal adalah 63. Jadi kat sini kita akan dapatkan luas imej, kemudian kita akan tolakkan dengan 63. Jadi untuk mencari luas imej, kita akan gunakan rumus yang telah pun diberi, iaitu luas imej sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Maka kita akan ambil K kuasa 2-nya adalah 2 kuasa 2 darab dengan luas objek 63. Kemudian kita tolak dengan luas objek. Kemudian kita akan terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah 189. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, 1 Roman, kita menyatakan pantulan, terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan garis pantulannya, terdapat 1 lagi markah.
Kemudian transformasi V, kita nyatakan pembesaran 1 markah, faktor skalanya 1 markah dan juga pusatnya 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita mencari luas kawasan berlorek. Kita menggunakan rumus luas imej 1 markah. Kita buat operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 8 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang kedua, iaitu soalan bernombor 12. Pendapatan tahunan Encik Muaz pada tahun 2020 ialah RM101,374. Jadual 1 menunjukkan pelepasan cukai Encik Muaz. Encik Muaz telah membayar zakat sebanyak RM1,750 pada tahun tersebut. Soalan A. Menggunakan jadual 2 iaitu kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2020, hitung cukai pendapatan Encik Muaz bagi tahun tersebut. Untuk menjawab soalan ini, kita dibekalkan dengan jadual 2 iaitu kadar cukai individu. Kita boleh lihat di sini. Pertama sekali, untuk menghitung cukai pendapatan, kita perlu dapatkan yang pertamanya adalah gaji yang dicukaikan. Untuk mendapatkan jumlah gaji yang dikenakan cukai, kita akan ambil pendapatan tahunan dan kemudian ditolakkan dengan pelepasan cukai yang diberi oleh kerajaan di sini. Di dalam jadual 1, kita akan tolak individu RM9,000, insurans hayat dan KWSP RM5,900. Kemudian untuk gaya hidup, kerana di sini terhad kepada RM2,500, kita akan ambil RM2,500 sahaja. Kemudian kita akan tolak lagi dengan perbelanjaan rawatan perubatan ibu bapa RM1,000. Jadi pertama sekali kita perlu dapatkan gaji yang dicukaikan. Kita ambil RM101,374, tolakkan dengan RM9,000, tolak dengan RM5,900, tolak dengan RM2,500 dan tolak dengan RM1,000. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM82,976. Dan inilah jumlah gaji yang dicukai oleh kerajaan. Kemudian langkah yang kedua, kita akan merujuk jadual 2 kita, iaitu jadual kadar cukai pendapatan. Pada muka surat seterusnya, gaji Encik Muaz adalah RM82,000. Jadi kita akan ambil kadar yang berada pada baris ini. RM70,001 sehingga RM100,000. Pertama sekali kita lihat RM70,000 yang pertama, kadar cukainya adalah RM4,600. Kemudian baki seterusnya kita akan darabkan dengan 21%. Jadi di sini kita akan ambil nilai RM70,000 yang pertama adalah RM4,600. Kemudian selebihnya kita akan darabkan dengan 21%. Selebihnya adalah RM82,976 tertolak dengan RM70,000. Kemudian terdarabkan dengan 21%. Dan di sini kita akan dapat nilainya adalah RM2,724,96. Di sini kita ada nilai RM70,000 yang pertama dan baki kita akan tambah. Jadi jumlahnya adalah RM4600 tambah dengan RM2724,96. Jadi kita akan dapat nilainya adalah RM7,324,96. Seterusnya adalah berkenaan dengan rebat cukai. Rebat cukai ada dua, sama ada pendapatan yang kurang daripada RM35,000 ataupun zakat. Jadi di sini Encik Muaz layak untuk mendapatkan rebat cukai dalam bentuk bayaran zakat. Zakat yang dibayar oleh Encik Muaz adalah RM1,750. Jadi daripada cukai yang kita kira tadi, kita akan tolak pula dengan jumlah bayaran zakat. Kita akan tolak dengan RM1,750 dan kita akan dapat RM5,574,96. Jadi inilah bayaran cukai yang perlu dibayar oleh Encik Muaz. Seterusnya kita lihat soalan bahagian B. Sekiranya pertuangan cukai bulanan iaitu PCB adalah sebanyak RM750 setiap bulan daripada gaji bulanannya,
Adakah Encik Muaz harus membuat pembayaran cukai pendapatan tambahan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN? Jelaskan jawapan anda. Baiklah, untuk membayar cukai pendapatan, bayaran ini dibuat secara ansuran bulanan melalui PCB, iaitu potongan cukai bulanan. Jadi potongan bulanannya adalah RM750. Jadi untuk mendapatkan nilai potongan untuk setahun, kita akan ambil 750 didarabkan dengan 12. Dan jumlah potongannya adalah RM9,000. Dan kalau kita lihat, Encik Muaz hanya perlu membayar RM5,574.96 sahaja. Jadi di sini menunjukkan bahawa potongan PCB adalah melebihi daripada jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. Jadi ini bermaksud Encik Muaz tidak perlu membuat bayaran tambahan. Justifikasinya adalah PCB yang dibuat melebihi daripada bayaran cukai pendapatannya. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Markah pertama adalah kita tolakkan gaji tahunan dengan pengecualian cukai, kita dapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan pula pendapatan bercukai, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya kita nyatakan cukai untuk RM70,000 yang pertama, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian kita melakukan operasi tolak dengan bayaran zakat, 1 lagi markah, dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Seterusnya kita lihat pula soalan bahagian B. Kita mengira jumlah keseluruhan PCB, terdapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan bahawa Encik Muaz tidak perlu membayar cukai tambahan 1 markah dan 1 markah lagi untuk justifikasinya. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 8 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang ketiga, iaitu soalan yang bernombor 13. Pelajar 8 menunjukkan model sebuah menara tinjau yang dihasilkan oleh seorang pelajar kejuruteraan seni bina Kolej Teknologi Insan. Model ini diletakkan di atas meja mengufuk. Model ini dibina dengan mencantumkan sebuah pepejal berbentuk piramid tegak ABCDE dengan sebuah pepejal berbentuk kuboid FGHJKLMN pada satah mengufuk FGHJ. ABCD dan KLMN adalah segi 4 sama. Titik tengah bagi perpenjuru KM berada tegak di bawah puncak E. Panjang AB adalah 8 cm dan tinggi keseluruhan model adalah 12 cm. Lukis dengan skala penuh A, dongakkan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan KN sebagaimana dilihat dari X. Di sini kita akan melukis hasil dongakkan pepejal ini dari pandangan X. Jadi apakah yang kita akan nampak kalau kita lihat dari pandangan X ini? Kalau kita lihat, kita akan nampak 1 segi 4 tepat di sini. Kemudian satu lagi adalah bentuk piramid. Bentuk piramid kalau kita lihat daripada sisi, daripada pandangan tepi, kita akan nampak berbentuk segitiga. Jadi secara lakarannya, kita lakar terlebih dahulu, kita akan ada bentuk segi 4 tepat. Kemudian kita ada bentuk piramid yang di sini. Dan ini adalah bentuk lakaran kita. Dan kita kena nyatakan ukurannya. Sebab kita akan melukisnya dalam skala penuh, iaitu ukuran penuh. Dan di sini panjang KN adalah 6. Kemudian di sini adalah 9. Dan maklumat dalam soalan diberi bahawa tinggi keseluruhan objek adalah 12. Bermaksud tinggi piramid ini adalah 3. 9 tambah 3 dapat 12. Kemudian panjang keseluruhan AD diberi adalah 8. Jadi bermaksud ini 1 cm dan sini 1 cm. Jadi kita akan melukis bentuk ini dalam ukuran yang sebenar. Untuk lukisan ini, cikgu akan mula lukis dengan garis KN iaitu 6 cm di bawah. Kemudian seterusnya diikuti dengan garis KJ iaitu 9 cm. Kemudian sisi tepi sebelah kanan NH juga 9 cm. Kemudian cikgu akan buat garis mendatar AD. AD ini adalah 8 cm. Untuk membuat garis ini, kita kena ukur di sini 1 cm. Kita bermula di sini. Dan sini pun akan jadi 1 cm juga. Kemudian untuk membuat segitiga, tinggi segitiga itu adalah 3 cm. Jadi di sini kita kena garis betul-betul di tengah. Kita ambil 4 cm di sini.
Kemudian kita garis di tengah-tengah ini setinggi 3 cm. Kemudian kita buat satu garis condong kiri dan juga kanan. Maka terhasillah bentuk lukisan kita. Lukisan yang kita hasilkan ini tidak perlu dilabel. Kalau kita nak label boleh, tak label pun tidak menjadi masalah. Seterusnya terlihat soalan B. Pelan gabungan pepejal itu. Kata kunci di sini adalah pelan. Kita akan lukis dari pandangan atas. Bagaimanakah bentuk pandangan atas objek ini? Kalau kita lihat daripada pandangan atas, kita akan nampak piramid ini dalam bentuk segi empat sama. Seterusnya adalah tapak model ini. Garisnya adalah garis terlindung. Piramid lebih besar daripada tapak. Jadi apabila garis terlindung, kita akan buat garis putus-putus di sini. Dia ada garis tapi garisnya terlindung. Kemudian seterusnya piramid, kita akan nampak dia akan ada garisan seperti ini. Ini adalah pandangan atas piramid. Seterusnya kita akan nyatakan ukuran. Ukuran bagi tapak piramid ini adalah 8 tadi. Kemudian tapak bagi kuboid adalah 6. Dan seterusnya penjuru ini kita akan garis sahaja dari bucu ke bucu. Dan inilah merupakan bentuk lakaran kita yang kita akan lukis. Dan baiklah, untuk melukis lukisan ini, pertama sekali kita akan buat bentuk yang berada di bahagian luar terlebih dahulu. Iaitu yang pertama cikgu akan lukis di sini adalah garis AD diikuti dengan garis DC, kemudian CB dan juga sambung ke BA. Ini merupakan lukisan luar terlebih dahulu. Kemudian kita akan lukis pula garisan yang berada di dalam, iaitu JHGF. Dan garis-garis ini adalah merupakan garis terlindung. Jadi kita akan melukis menggunakan garis putus-putus ataupun garis sempang. Dan ukurannya adalah masing-masing 6 cm seperti ini. Dan seterusnya kita akan buat garis perpenjuru, iaitu perpenjuru BD dan juga perpenjuru CA. Dan garis ini merupakan garis yang kita dapat lihat. Dan garis ini merupakan garis penuh ataupun garis padu. Sambungkan sahaja seperti ini. Dan hasil jawapan kita adalah menjadi seperti ini. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, lukis daripada pandangan X. Di sini kita akan dapat 4 markah. Kita lukis dengan semua bentuk yang betul dan ukuran yang betul dan lukisan cantik, 4 markah. Kemudian untuk soalan B, kita akan dapat 5 markah dengan syarat kita lukis bentuk yang betul, ukuran yang betul dan mempunyai garis putus-putus ataupun garis sempang, kita dapat 5 markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang keempat, soalan bernombor 14. Tuan Aiman berhasrat memberi sumbangan X beg beras dan Y bungkus barangan keperluan harian kepada penduduk yang terjejas pendapatan disebabkan pandemik COVID-19. Jumlah sumbangan yang diperuntukkan adalah selebih-lebihnya RM1,500 setiap bulan. Harga bagi setiap beg beras dan sebungkus barangan keperluan harian ialah RM25 dan RM30. Maklumat lain sumbangan Tuan Aiman adalah seperti berikut. Jumlah sumbangan beras sekurang-kurangnya 10 beg bagi setiap bulan. Jumlah sumbangan bagi barangan keperluan harian sekurang-kurangnya 10 bungkus bagi setiap bulan. Berdasarkan maklumat di atas, soalan A, tuliskan 3 ketaksamaan linear selain X lebih besar sama dengan sifar dan Y lebih besar sama dengan sifar yang mewakili situasi di atas. Dalam soalan ini, kita akan kena tulis 3 ketaksamaan berdasarkan maklumat yang telah pun diberi. Pertama sekali kita lihat pada ruangan pertama kita di sini. Maklumat yang diberi adalah sumbangan Tuan Aiman selebih-lebihnya adalah RM1,500. Apakah yang dimaksudkan dengan selebih-lebihnya? Selebih-lebihnya ini bermaksud tidak boleh lebih daripada RM1,500 ataupun paling banyak pun RM1,500. Jadi, simbol ketaksamaan yang kita akan gunakan di sini adalah lebih kurang sama dengan. Bermaksud,
dia mesti kurang daripada 1,500 dan paling tinggi 1,500. Dan jumlah ini adalah berkenaan dengan harga, iaitu harga beras RM25 dan harga barangan keperluan RM30. Jadi di sini kesamaan pertama yang kita akan tulis adalah 25X ditambahkan dengan barangan keperluan 30Y, dan kedua-dua harga ini mesti lebih kecil ataupun sama dengan 1,500. Kemudian kesamaan yang lain pula kita lihat pula pada kotak ini. Di sini ada dua maklumat diberi. Jumlah sumbangan beras sekurang-kurangnya 10 beg bagi setiap bulan. Kata kunci di sini adalah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya bermaksud paling sikit 10. Jadi dia boleh lebih daripada 10. Jadi kita akan tulis beras ataupun X mesti lebih sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah sumbangan bagi barangan keperluan harian sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya juga bermaksud Y lebih besar sama dengan 10. Seterusnya soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 beg beras pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 10 bungkus keperluan harian pada paksi mencancang, lukis dan lorek rantau sepunya yang memuaskan ketersamaan linear di A. Langkah pertama kita adalah untuk melukis paksi mengufuk dan juga paksi mencancang berdasarkan maklumat yang diberi di dalam soalan. Di dalam soalan dinyatakan bahawa skala 2 cm kepada 10 beg beras pada paksi mengufuk, kita akan nyatakan begini, dan untuk paksi mencancang 2 cm juga kepada 10 bungkus keperluan harian. Kemudian kita lihat ketersamaan kita yang pertama, Y lebih besar sama dengan 10, kita akan lukis garis Y sama dengan 10. Dan garis ini adalah garis mengufuk yang memintas pada paksi Y pada 10. Kemudian ketersamaan kita yang kedua adalah X lebih besar sama dengan 10. Kita akan lukis garis X sama dengan 10, iaitu garis yang memintas pada paksi X sama dengan 10. Dan garis ini adalah garis menegak. Dan kita dapat lihat bahawa garis yang kita lukis ini adalah garis padu, disebabkan oleh ada simbol sama dengan di bawah. Kemudian garis kita yang ketiga adalah 25X tambah 30Y lebih kecil sama dengan RM1,500. Jadi untuk melukis garis ini, kita akan berbalik kepada persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Di sini kita akan tukarkan persamaan ini menjadi persamaan umum. Jadi di sini kita dapat lihat, kita boleh ringkaskan 5X tambah 6Y sama dengan 300. Kita pemudahkan dulu. Kemudian kita akan dapat 6Y sama dengan negatif 5X tambah 300. Kemudian kita akan bahagikan keseluruhan ini dengan 6. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 5/6X tambah 50. Dan kita telah ringkaskan menjadi bentuk persamaan arm ini, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Dan kita lihat di sini C-nya adalah 50, pintasannya adalah pada Y50. Kemudian M-nya adalah 5/6. Jadi apabila pintasan Y adalah 50, maka pintasan X-nya adalah 60. Jadi kita akan lukis seperti ini. Sekarang kita ada 3 garis ketaksamaan. Kemudian seterusnya, kita akan lorekkan rantau yang memenuhi ketiga-tiga ketaksamaan ini. Dan seperti biasa, kalau kita ada 3 garis, bermaksud kawasan yang terbentuk adalah kawasan segitiga. Jadi jawapan kita adalah berada pada kawasan ini. Dan inilah jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya terlihat soalan C. Daripada graf, tentukan jumlah maksimum beg beras yang boleh disumbang kepada keluarga terjejas sekiranya 25 bungkus keperluan harian telah pun diagihkan. Untuk menjawab soalan ini, kita akan berbalik kepada graf yang telah kita lukis sebentar tadi. Di sini dinyatakan bahawa jumlah barangan keperluan adalah 25. Kita akan lihat daripada paksi Y, iaitu jumlah barangan keperluan harian. Jumlahnya adalah 25 di sini. Kita buat garis unjuran. Kemudian kita akan lihat berapakah barangan keperluan untuk beras. Dan di sini kita dapati bahawa
bilangan kampit beras yang perlu disumbangkan adalah sebanyak 30 bungkus. Jadi jawapan kita adalah 30 bungkus. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita nyatakan 3 ketaksamaan, kita akan dapat 1 markah masing-masing. Kemudian untuk soalan B, kita melukis graf ketaksamaan. Kita melukis paksi yang betul, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita melukis garis ketaksamaan masing-masing, ada 3 garis, masing-masing terdapat 1 markah. Kemudian kita lorekkan kawasan yang meliputi ketiga-tiga ketaksamaan tersebut, terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan C, kita nyatakan bahawa jumlah bilangan beras yang perlu disumbang adalah sebanyak 30 bungkus. Kita akan dapat 2 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan kita ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kelima, iaitu soalan yang bernombor 15. Jadual 3 di ruang jawapan menunjukkan taburan kekerapan jisim badan bagi 50 orang kadet polis. Soalan A, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan. Kita lihat sini pada ruangan jawapan, kita ada bahagian jisim badan, kekerapan, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Jadi di sini kita akan lengkapkan jadual ini. Yang pertama adalah sempadan atas. Sempadan atas kita kena lihat pada had atas bagi setiap selang kelas. 36 ini adalah had bawah dan 40 ini adalah had atas. Untuk mendapatkan sempadan atas bagi setiap kelas, kita akan ambil had atas kelas tersebut dan kita akan tambah dengan had bawah kelas seterusnya. 40 tambah 41, kemudian kita akan bahagikan dengan 2. Di sini kita akan dapat 40.5. Kemudian seterusnya 45 tambah dengan 46 dan dibahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 45.5. Dan kalau kita lihat di sini, coraknya ataupun patternnya adalah kita akan tambah 0.5 bagi setiap had atas setiap kelas. Jadi kita akan teruskan lagi. Kita akan dapat 50.5, 55.5, 60.5, 65.5 dan 70.5. Seterusnya adalah kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan adalah kekerapan kumulatif, kekerapan yang ditambah bermula daripada kelas pertama sehinggalah kelas yang terakhir. Kekerapan pertama kita adalah kosong ataupun sifar. Kemudian kelas yang kedua ada 4, jadi kosong tambah 4, kita dapat 4. Kemudian kelas yang ketiga ada 6. Jadi kelas sebelum ini ada 4. Jadi 4 tambah dengan 6. Kita dapat 10. Kemudian seterusnya, kelas yang berikutnya ada 10. Kita tambah lagi dengan 10. Kita dapat 20. Kemudian kelas yang berikutnya ada 13. Tambah dengan 20. Kita dapat 33. Kemudian kelas berikutnya ada 12. Tambah dengan 33. Kita dapat 45. Dan kelas yang terakhir ada 5. Tambah dengan 45, kita dapat 50. Seterusnya kita lihat soalan B. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 5 orang kadet pada paksi mencancang. Lukis satu ogif untuk data di A. Jadi kita akan menggunakan data yang telah kita lengkapkan tadi untuk melukis graf ogif. Pertama sekali adalah untuk melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang berdasarkan maklumat yang telah pun diberi di dalam soalan. Jadi untuk paksi mengufuk, kita akan menggunakan jisim dalam kg, kita akan menggunakan sempadan atas. Bermula dengan 40.5 sehinggalah maksimum 70.5. Seterusnya untuk paksi mencancang, untuk paksi Y, kita akan menggunakan kekerapan longgokan di mana kita akan menggunakan 2 cm kepada 5. Kita akan bermula dengan 0, kemudian 5, 10, 15 sehinggalah maksimumnya adalah 50. Kemudian seterusnya kita akan memplot titik-titik yang kita dapat sebentar tadi. Dan kita akan plot seperti ini. Dan seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis
dan pastikan kita sambung tidak menggunakan pembaris. Kita menggunakan tangan sahaja dan pastikan garis yang kita buat mesti menyentuh ke semua titik-titik yang kita plot, dan garis yang kita buat itu juga mestilah garis yang cantik dan licin. Dan contoh garisnya seperti ini. Kita akan dapat graf ogif ni seperti bentuk S. Dan graf kita akan dapat seperti ini. Baiklah, seterusnya terlihat pula soalan bahagian C. Berdasarkan ogif itu, cari julat antara kuartil. Untuk mencari julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga ditolakkan dengan kuartil pertama. Bagaimana untuk mencari kuartil ketiga dan kuartil pertama? Untuk mencari kuartil pertama adalah 1/4 daripada data. Manakala untuk kuartil ketiga adalah 3/4 daripada data. Dan jumlah data kita ada 50 orang murid. Kita darab dengan 50. Jadi untuk kuartil pertama adalah 12.5, manakala kuartil ketiga kita adalah 37.5. Jadi kita akan lihat nilai ini pada ogif yang kita telah lukis sebentar tadi. Pertama sekali kita lihat kuartil yang pertama, iaitu kita ambil nilai 12.5. Kita akan buat unjuran seperti ini. Kemudian bila sampai kepada garis ogif kita akan turunkan untuk mendapatkan berapakah jisim untuk kuartil pertama. Di sini kita akan dapat 52 kg. Kemudian untuk kuartil yang ketiga adalah 37.5. Kita buat garis unjuran seperti ini. Kemudian kita turunkan untuk dapatkan jisimnya adalah kita akan dapat 62 kg. Maka julat antara kuartil kita akan ambil 62 kg tadi, kita akan tolakkan dengan 52. Kita akan dapat 10 kg. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita lengkapkan jadual sempadan atas dengan semua nilai yang betul, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk kekerapan longgokan, kita nyatakan semua kekerapan longgokan dengan betul, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya pula adalah soalan bahagian B, iaitu kita melukis ogif. Kita melukis paksi mengufuk dan juga paksi mencancang dengan skala yang betul dan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot dengan titik yang betul ke semuanya, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik tersebut dengan menggunakan garis yang cantik dan licin dan lengkung, kita dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan C, itu kita mencari julat antara kuartil. Kita dapatkan kuartil pertama 1 markah, kuartil ketiga 1 markah, dan juga kita dapatkan julatnya 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita masuk bahagian C. Untuk bahagian C kita ada 2 soalan dan kita hanya perlu jawab 1 soalan saja, yang mana yang kita rasakan agak mudah. Kalau kita mempunyai masa yang cukup, kita boleh cuba untuk jawab kedua-dua soalan ini, di mana markah yang paling tinggi akan dikira sebagai markah kita. Kita lihat soalan kita yang pertama untuk bahagian C, iaitu soalan yang bernombor 16. Darjah 9 menunjukkan sebuah jambatan gantung. Jarak terdekat dari kabel melengkung ke platform jambatan ialah 3 meter. Soalan A, nyatakan 2 komponen dalam penyelesaian masalah menggunakan permodelan matematik. Kata kunci di sini adalah permodelan matematik. Di dalam permodelan matematik, kita ada 6 langkah penyelesaian masalah. Jadi kita hanya perlu pilih 2 komponen sahaja. Jadi di sini antara jawapannya kita boleh tulis, yang pertamanya adalah mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Kemudian yang kedua kita boleh tulis membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Di sini kita hanya nyatakan 2 sahaja daripada 6 yang kita ada. Seterusnya kita lihat soalan B. Tentukan bilangan kabel menegak yang diperlukan di kedua-dua belah jambatan jika jarak di antara 2 kabel menegak yang berturutan ialah 2.5 meter. Kita lihat pada rajah kita. Pada rajah ini kita ada kabel menegak di sini. Iaitu ini adalah kabel menegak. Antara hujung ke hujung dia ada menara konkrit. Bukan kabel. Sini bukan kabel. Dan sini juga bukan kabel. Jadi berapakah jumlah kabel menegak yang diperlukan
untuk setiap sisi. Di mana kita lihat di sini jarak panjang sisi jambatan itu adalah 100 meter. Jadi apa yang perlu kita buat, kita ambil jumlah jaraknya 100 meter dan kita akan bahagikan dengan jarak antara kabel menegak, iaitu 2.5 meter. Kemudian kita akan tolak dengan 1. Kenapa kita akan tolak 1? Sebab kalau kita lihat di sini, contoh kita bermula pada kosong, kemudian 2.5 meter, kita akan letak satu kabel menegak. Sehinggalah sampai ke penghujung dan akhir sekali pada 2.5 meter yang terakhir, kita tidak letak kabel. Sebaliknya, kita ada menara konkrit ini. Jadi sebab itu kita kena tolak 1. Sebab yang akhir itu bukan kabel tetapi menara konkrit. Jadi kita tolak dengan 1. Kemudian terdarab pula dengan 2. Sebab kita ada kiri dan kanan. Kemudian kita akan dapat jumlahnya adalah 78. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Dengan menggunakan permodelan matematik, tunjuk cara seorang jurutera boleh menggunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah berikut. Soalan 1. Tentukan fungsi yang mewakili kabel melengkung itu. Kalau kita lihat sini, kabel itu melengkung dan kita telah pelajari bahawa graf yang melengkung seperti ini adalah graf kuadratik. Jadi di sini kita akan menggunakan fungsi kuadratik. Secara umumnya, fungsi kuadratik adalah y sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Jadi di sini kita kena lihat pemboleh ubah y, pemboleh ubah a, pemboleh ubah x, pemboleh ubah b dan juga pemboleh ubah c. Kabel yang melengkung adalah seperti ini. Kemudian jarak platform ke titik minimum yang dinyatakan dalam soalan adalah 3 meter. Seolah-olahnya ini adalah paksi x. Dan jarak di sini adalah 3 meter. Dan sini kita boleh andaikan ini adalah paksi y. Kemudian menara konkrit, kita lihat di sini, panjangnya adalah 15 meter. Bermaksud di sini, kita buat andaian adalah 15 meter. 15 meter ini mewakili pada paksi y. 15 meter. Kemudian kita lihat lagi, panjang keseluruhan untuk kabel melengkung ini adalah 100 meter. Daripada sini ke sini, panjangnya adalah 100 meter. Jadi sini kita boleh bahagi 2, bermaksud sini 50 dan sini pun 50. Sini kita membuat andaian bahawa paksi simetrinya adalah pada paksi y. Jadi di sini kita akan gantikan nilai-nilai pemboleh ubah kita, di mana nilai y yang kita dapat di sini adalah 15. Kalau ini adalah 15 y, kemudian sama dengan a, kita tak tahu lagi. Kemudian x. Nilai x di sini adalah 50. Sama ada negatif 50 ataupun positif 50. Jadi kita ambil 50 kuasa 2 tambah. Disebabkan kita mengandaikan bahawa paksi simetrinya adalah betul-betul pada paksi y, bermaksud b adalah sifar. Jadi bx bersamaan dengan sifar. Jadi kita tak tulis di sini. Kemudian seterusnya c. C adalah pintasan paksi y. Disebabkan tinggi titik minimumnya adalah 3 meter daripada platform. Jadi C adalah 3 di sini. Tambah dengan 3. Kemudian seterusnya, kita perlu dapatkan berapakah nilai A. Kalau kita permudahkan, kita akan dapat 15 sama dengan 2500 A tambah 3. Kemudian kita akan dapatkan nilai A sama dengan 15 tolak dengan 3, kita bahagikan dengan 2500. Jadi kita akan dapat nilai A adalah 3/625. Kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Maka kita boleh tulis fungsi kuadratik kita, iaitu y sama dengan A, iaitu 3/625 x kuasa 2 tambah 3. Dan inilah fungsi kuadratik yang kita akan dapat. Seterusnya, soalan C2 Roman, lakarkan graf bagi fungsi di atas. Sebenarnya kita telah pun mengandaikan bentuk graf untuk soalan 1 tadi. Jadi kita perlu lakarkan baliklah. Kita buat paksi X di sini, kemudian paksi Y, kemudian kita buat garis melengkung, di mana pintasan Y-nya adalah 3 di sini. Kemudian nilai Y-nya adalah 15 di sini, dan di sini adalah 50.
Sama juga di sini, negatif 50 dan sini adalah 15. Jadi di sini kita ada dua titik yang ada koordinat di sini. Kita boleh nyatakan koordinatnya adalah 50, 15 dan satu lagi negatif 50 dan 15. Dan ini adalah lakaran untuk graf bagi fungsi kita di atas. Seterusnya terlihat soalan bahagian D. Lengkapkan jadual 4 pada ruang jawapan. Bagi jumlah kos kabel menegak jika diberi purata panjang kabel menegak ialah 9 meter. Seterusnya, tentukan jenis kabel yang harus digunakan supaya jumlah kos kabel menegak adalah minimum. Di sini kita ada dua jenis bahan, A dengan B. Dalam soalan B seperti tadi kita telah pun mengira jenis bahan B. Iaitu bahan B kita menggunakan 78 batang. Kita akan darabkan dengan purata panjangnya iaitu 9. Kita akan dapat jumlahnya adalah 702. Untuk mendapatkan kos, kita akan darabkan dengan 175. Dan kita akan dapat jumlah kosnya adalah RM122,850. Kemudian untuk bahan A pula, jarak di antara kabel menegak adalah 2 meter. Jadi kita akan kira jumlah kabel yang digunakan. Kita akan ambil 100, bahagikan dengan 2 dan ditolakkan dengan 1. Dan terdarabkan dengan 2. Kita akan dapat 98 batang. Dan terdarabkan dengan purata panjang iaitu 9, kita akan dapat 882. Dan untuk mendapatkan kos, darab pula dengan RM150. Dan kita akan dapat kosnya adalah RM132,300. Di sini kita telah pun ada jumlah kos kabel yang digunakan antara bahan A dan juga bahan B. Dan bahan yang lebih murah tentulah jenis bahan B. Jadi kita akan menggunakan jenis kabel B di sini. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan dua komponen dalam penyelesaian masalah menggunakan pemodelan matematik. Kita dapat masing-masing satu markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan satu markah dan jawapan akhir kita satu lagi markah. Seterusnya terlihat pula soalan bahagian C. Satu Roman, tentukan fungsi yang mewakili kabel melengkung itu. Di sini kita menggantikan nilai-nilai di dalam pemboleh ubah untuk fungsi kuadratik, kita dapat satu markah. Kemudian kita dapatkan nilai pemalar A, satu markah dan jawapan akhir kita satu lagi markah. Dan untuk soalan C, dua Roman, iaitu lakaran graf. Kita melukis bentuk graf kita dengan betul, satu markah. Kemudian kita nyatakan petasan Y-nya, satu markah. Kemudian kita nyatakan koordinat untuk satu titik sekurang-kurangnya, terdapat satu lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian D, kita mengira kos untuk bahan B, satu markah dan jawapannya satu markah. Itu juga dengan bahan A, langkah pengiraan satu markah dan kosnya juga satu markah. Kemudian kita membuat kesimpulan, kita memilih bahan B, satu lagi markah. Dan jumlah keseluruhan markah di sini adalah sebanyak 15 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kedua untuk bahagian C, iaitu soalan bernombor 17. A. Nabil membeli sebidang tanah kebun berbentuk segi empat tepat dengan keluasan 2,100 meter persegi. Berdasarkan maklumat yang diberi dalam jadual kadar cukai, hitung cukai tanah yang perlu dibayar oleh Nabil. Nabil membeli tanah kebun. Jadi jenis tanah yang digunakan adalah pertanian, iaitu kadarnya 0.02 untuk setiap 1 meter persegi. Jadi di sini kita akan ambil luasnya 2,100 darab dengan 0.02. Kita akan dapat RM42. Seterusnya soalan B. Nabil telah mengukur keluasan tanah tersebut dan beliau mendapati bahawa panjang tanah itu ialah 40 meter lebih dari lebarnya. Hitung lebar tanah itu. Tanah Nabil berbentuk segi empat tepat. Lebarnya adalah X. Kita nyatakan X di sini. Dan panjangnya adalah 40 meter lebih daripada lebarnya, iaitu X tambah 40. Dan keluasannya 2,100. Di sini kita akan membentuk persamaan kuadratik, iaitu panjang darab lebar bersamaan dengan 2,100. Itu X darab X tambah 40 sama dengan 2,100. Kemudian kita akan kembangkan, terdapat X02 tambah 40X sama dengan 2,100. Dan seterusnya kita akan tulis dalam bentuk persamaan kuadratik. X02 tambah 40X
tolak 2100 sama dengan sifar. Kemudian kita akan melakukan pemfaktoran. Sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Kita tekan menu dan kita tekan A. Kemudian kita akan ambil polinomial, tekan 2. Kemudian untuk polinomial degree, kita akan tekan 2. Dan kita akan masukkan nilai A kita di sini adalah 1 sama dengan. Kemudian untuk nilai B adalah 40 sama dengan. Dan nilai C adalah negatif 2100 sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan sama dengan, kita akan dapat X yang pertama kita adalah 30. Dan tekan sekali lagi, kita dapat X yang kedua kita adalah negatif 70. Di sini kita akan buat satu kurungan, kemudian kita akan masukkan nilai, iaitu X tolak 30, kemudian X tambah 70. Di sini jawapan kita akan ambil jawapan yang positif kerana dia melibatkan lebar tanah. Jadi jawapan kita di sini adalah 30. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan bahagian C. Nabil bercadang untuk memasang pagar di keliling tanahnya kerana tanah tersebut terletak di kawasan terpencil. Setelah melayari internet, Nabil mendapati terdapat 2 buah kedai yang menawarkan harga seperti dalam jadual 5 bagi segulung pagar jenis Cyclone. Kedai manakah yang menawarkan harga yang lebih menguntungkan sekiranya panjang pagar yang akan digunakan ialah 170 meter? Berikan justifikasi anda. Di sini kita ada 2 kedai, iaitu kedai MM dan kedai EB. Panjang segulung untuk kedai MM adalah 50 meter, kedai EB panjang segulung adalah 30 meter. Dan jumlah yang akan digunakan adalah 170 meter. Di sini kita kena ingat bahawa Nabil perlu membeli mengikut gulung. Untuk kedai MM, untuk 50 meter, Nabil perlu beli sekurang-kurangnya 4 gulung. Dan untuk kedai EB, Nabil perlu membeli sekurang-kurangnya 6 gulung untuk memenuhi syarat 170 meter. Jadi kat sini, Nabil tidak boleh membeli sebahagian daripada segulung itu. Dia kena beli 1 gulung penuh. Jadi kita lihat, untuk kedai MM, harga untuk 1 gulung adalah RM435 didarabkan dengan 4. Dan kita dapat jumlahnya adalah RM1,740. Untuk kedai EB pula, harga segulung adalah RM276 didarabkan dengan 6 gulung. Kita dapat RM1,656. Jadi sini kita dapati bahawa Nabil perlu beli pada kedai EB. Justifikasinya adalah kerana lebih jimat. Dan berapakah penjimatan yang akan diperoleh oleh Nabil adalah sebanyak RM84. Kita tolak saja harga kedai MM dengan harga kedai EB. Kita dapat RM84. Seterusnya, soalan bahagian D. Kaedah metrik tidak dibenarkan untuk soalan ini. Ini adalah syarat untuk soalan D. Nabil juga mengusahakan ternakan kerbau dan itik di tanah yang dibelinya itu. Jumlah bilangan kaki dan mata bagi ternakannya itu ialah 160 dan 120 masing-masing. Hitung bilangan kerbau dan itik yang diternak oleh Nabil. Di sini ada 2 jenis haiwan ternakan, iaitu kerbau dan juga itik. Jadi kerbau kita nyatakan sebagai X dan itik dinyatakan sebagai Y. Pertama sekali adalah 160. 160 itu adalah bilangan kaki. Kerbau ada 4 kaki, dinyatakan 4X, dan itik ada 2 kaki. Ditambah 2Y sama dengan 160. Kemudian bilangan mata, masing-masing haiwan ada 2 mata, iaitu 2X tambah 2Y sama dengan 120. Kita telah pun membentuk 2 persamaan linear. Kemudian kita akan selesaikan persamaan serentak ini dengan menggunakan kaedah penghapusan. Kita akan hapuskan salah satu pembeli ubah. Kalau kita lihat di sini, perkali bagi pembeli ubah Y masing-masing adalah 2. Jadi bermaksud sama. Jadi kita akan terus tolak saja. Persamaan pertama tolak dengan persamaan kedua. Jadi 4X tolak 2X terdapat 2X. 2Y tolak 2Y dapat sifar. Kemudian 160 tolak 120 terdapat 40.
Dan X kita akan dapat 20. Jadi bermaksud di sini bilangan kerbau ada 20 ekor. Seterusnya, untuk mendapatkan jumlah bilangan itik, kita boleh gantikan X sama dengan 20 dalam mana-mana persamaan, sama ada persamaan pertama ataupun persamaan kedua. Di sini cikgu akan gantikan dalam persamaan kedua. Persamaan kedua, 2 darab 20 iaitu X tambah 2Y sama dengan 120. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita dapat Y sama dengan 40. Jadi bilangan itik adalah 40 ekor. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menyatakan cukai tanah yang perlu dibayar oleh Nabil, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir kita 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita menyatakan panjang darat lebar sama dengan 2100, kita dapat 1 markah. Kemudian kita nyatakannya dalam bentuk persamaan arm 1 markah. Kemudian kita melakukan pemfaktoran 1 markah dan jawapan akhir kita 30, 1 lagi markah. Selanjutnya untuk soalan C, kita menyatakan kos untuk kedai MM 1 markah, kos untuk kedai EB 1 markah. Kemudian kita membuat pilihan, kita pilih kedai EB 1 markah dan kita menyatakan justifikasinya 1 lagi markah. Dan seterusnya untuk soalan bahagian D, kita mengeluarkan persamaan pertama 1 markah, persamaan kedua 1 lagi markah. Dan kemudian kita menyatakan 2X sama dengan 40, 1 pun boleh ubah, 1 markah. Dan jawapan untuk X 20, kita dapat 1 markah. Dan kita nyatakan juga Y sama dengan 40, 1 lagi markah. Dan jumlah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, itu saja untuk perbincangan kita pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam perbincangan untuk percubaan 2021 negeri-negeri yang lain pula. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi.